Elok-elok je semalam bersembang bersama, tiba-tiba masuk satu Ramadan dia meninggal. Tak apa, itu habuan dia lah. Jadi kita yang mana Allah Ta'ala bagi panjang umur sampai pada bulan Ramadan, malam satu Ramadan tu syukurlah dulu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, syukur padamu bagi sampai kami bulan Ramadan. Lepas tu atulah pula yang kedua yang kita niat nak buat tu, nak bersungguh-sungguh lebih daripada tahun lepas, nak buat baik-baik, nak beramal banyak-banyak. Kadang-kadang niat je nak banyak, buatnya sikit. Itu biasa lah. Tapi tak apa, kesungguhan tu ada. Cuba kali ni niat berserta dengan kesungguhan dan amali sekali ini. Jadi tuan-tuan, bila nak masuk Ramadan ni, mana-mana tempat pun dah buat persiapan lah. Persiapan dari sudut iftarnya, masjid suraunya, persiapan mencari imam tarawihnya, nak cari imam. Elok juga tu masjid surau cari imam luar. Sesekali budak-budak pelajar tahfiz kita ke, siapa-siapa ke, boleh iman rehat sama. Tu yang kedua, inilah boleh bagi sedikit pendapatan kepada anak-anak tahfiz ni. Kalau kami di pondok dulu, time bulan puasa ni yang paling seronok. Ada orang ambil jadi imam kan, bagi sikit duit tu lah beli kitabnya. Ini bagi yang bersuara merdu dan lancar lah. Bagi macam saya dengan grup-grup ni, tak ada lah kalau ayat lazim ni siapa nak ambil. Gitu. Jadi boleh, kurang-kurangnya ada juga orang kata pak infak. Nak pula suara pun suara macam imam Mekah pula. Tapi kabar siap-siap lah, janganlah sampai panjang bacanya, orang tua ramai sini. Sekarang belum orang lagi, semua penuh di luar. Agak-agak katakan. Jadi sebut kata puasa ni tuan-tuan, dia satu kewajipan. Diwajibkan puasa itu sebagaimana difardukan ke atas orang-orang terdahulu puasa. Daripada zaman umat Nabi dahulu lagi dah puasa dah. Cuma kadang-kadang mereka ni pandai-pandai puasa sendiri, tambah sendiri 30, tambah 10 jadi 40, ada kurangkan lagi. Jadi kita nak ikut puasa bagaimana puasa baginda Nabi SAW. Bila sebut kata puasa ni tuan-tuan, orang kalau nak pergi memancing, dia kena bawa peralatan memancing. Kawan ni nak pergi shopping, dia kena bawa peralatan nak pergi membeli belah. Dan dia ni nak masuk Ramadan, dia kena bawa lah peralatan untuk masuk di bulan Ramadan, iaitu ilmu. Barulah dia masuk tu dia rasa alhamdulillah seronok. Sebab kita ni akan ditanya nanti, anak kita tanya, isteri kita tanya, anak buah kita tanya tentang hukum hakam puasa. Takkan kita nak kata kamu tanya mufti lah senang, sekarang ni mufti jawab. Yang ni ayah pun boleh jawab. Sebab tu kadang-kadang tiap-tiap tahun soalan yang sama je. Cucuk batal ke tak puasa? Ni cabut gigi batal ke tak puasa? Cabut gigi tak batal, telan gigi tu yang batal puasa. Kalau boleh semua-semua tu elak. Kalau tak payah buat, kalau tak memerlukan sangat, buat dalam malam hari. Itu. Jadi tuan-tuan, puasa ni dia ada perkara yang mewajibkan puasa dan ada perkara yang menyebabkan sah puasa itu. Syarat wajib puasa dan syarat sah puasa itu. Yang pertama, telah sempurna bulan Syakban 30 hari, bulan Syakban sempurna dah, maka bolehlah dia masuk di satu Ramadan kena puasa lah. Tak bolehlah orang lain semua dah puasa, dia tak puasa lagi. Sebab dia kata apa, aku tak nampak anak bulan lagi sampai mati tak nampak. Anak bulan sekarang bukan macam dulu. Kalau dulu puasa ni tertunggu-tunggu, tercari-cari. Zaman kita sekarang ini Jabatan Mufti semua dah buat siap dah. Pergi lihat anak bulan kalau di sini, di Segari, tengok ramai-ramai. Dia kata nampak-nampak dah tu. Kalender buka puasa pun tak payah lah. Kedua depan rumah tu pacak kayu. Apa kerja nak tengok dah bayang dah turun ke belum nak buka puasa. Tak payah, kalender dah ada. 6.30 lah bukanya. Itu. Nampak anak bulan. Ataupun diberitahu melalui beberapa alamat tanda bagi menunjukkan bermulanya Ramadan, seperti melihat lampu yang dipasang di menara atau mendengar meriam. Ini dalam kitab Matla'al Badrain. Ini dulu berlaku lah. Dulu kadang-kadang satu kampung radio pun tak ada. Nak dengar puasa ni kena dengar-dengar, kena bertanya-bertanya, berisik sana sini.
Maka dibuatlah tanda pasang lampu. Oh, lampu ni menandakan Ramadan. Ataupun orang bunyi meriam, boom sekali. Kalau sekali menandakan Ramadan, 7 kali orang mati, 10 kali berperang. Contoh kan. Maka orang tu pun tengok, boom dah bunyi dah. Sekarang ada tak lagi? Sekarang tak payahlah, dah tahu dah. Duduk atas kursi, mewakili raja-raja, esok puasa lah. Sedap gitu. Bukan kursi ni, kursi sana dulu. Kemudian syarat sah puasa, banyak lagi lah yang tadinya melihat anak bulan tu. Kalau mengikut negeri masing-masing, biasanya negeri ini sama dengan negara. Negara kadang-kadang dia berbeza dengan negara lain. Kita duduk di sini, Siam dah, Thailand dah puasa, kita belum. Thailand puasa dah raya, kita belum. Saya biasalah duduk sepadan macam tu. Bila Thailand dah raya, yang tu kita nak ikut. Thailand puasa dulu, kita tak mau ikut. Macam-macam. Kadang-kadang dengan Arab Saudi pun kita berselisih sehari. Dia ikut negara di mana kita duduk. Kalau tuan-tuan duduk di Pasir Berdengung, Pasir Berdengung lah. Dia dua butir lah. Dia tak boleh nak duduk ikut negara lain. Kemudian syarat sah puasa yang pertama mesti Islam. Bila kita sebut dalam syarat ibadah ini, Islam itu pertama sekali lah. Tak Islam tak guna. Sebab ada orang tak Islam sembahyang, puasa. Kadang-kadang lagi hebat pada kita cara fizikal puasa dia tu. Sebab dia orang tahu puasa ni lah bagi sihat tubuh badan. Penyakit pun boleh dikurangkan ataupun dihilangkan dengan puasa. So puasa, tunduk serumah dengan orang Islam, pelajar-pelajar, puasa dia mah. Tapi tak gunalah dari sudut amalan tu, tidak sah, tak ada nilai apa lah kamu puasa baik macam mana pun. Sebab tiket yang pertama tu tak ada puasa ni Islam. Kemudian berakal, kalau gila tak sah puasa. Orang gila kan, gila ni gila betul-betul, bukan gila dibuat-buat. Daripada Muharram dia okey je, berkawan dengan kita okey, sembang pun okey, masuk Syaban pun okey, esok 1 Ramadan dia tak okey. Masuk je 1 Ramadan orang puasa dia ngap mengunyah gula-gula getah, karipak semuanya. Cok tak puasa ke awak? Gila, dia kata. Gila. Sampai bila 1 Syawal dia okey balik. Inilah ya. Ini bukan gila, ni buat-buat gila. Kalau gila betul, udah sampai ke Tanjung Rambutan, ada surat, ada lesen dia, udah semua dah ada. Memang orang tahu dia ni gila. Dia puasa pun tak apa, dia tak puasa pun tak apa. Jadi silalah gila kalau tak nak puasa tahun ni. Gila betul-betul lah, bukan gila yang dia buat-buat. Orang gila, dia diangkat hukum dah. Dia buat pun tak apa, dia tak buat pun tak apa. Suci daripada haid dan nifas mestilah. Yang ni orang lelaki tak ada, orang perempuan ada. Niat wajib ditentukan niat pada puasa fardu seperti Ramadan, qada, zakat dan kafarah. Dalam bab niat ni pun selalu terkeliru lagi. Niatlah tiap-tiap malam. Itu yang niat sebulan itu taklid dalam mazhab Imam Malik. Dia niat sebulan. Kalau kita dulu mak kita dah ajar dah benda ni. Lepas niat semua sebulan, lepas tu niat tiap-tiap malam. Cuma mak ni dia tak reti nak bagi tahu yang ni dalam Imam Malik, yang ni dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Bila kita makin besar, kita mengajar faham lah kenapa mak suruh direct pukul burung sebulan tu dulu. Rupanya takut kita ni terlupa yang malam-malam tu, yang dulu niat sebulan boleh cover. Tapi janganlah niat sebulan malam-malam, so tak payah nak niat dah. Yang tu kita punya wajib nak kena niat. Takut terlupa, maka yang tadi tu cover overall habis semua sekali. Itu mazhab Imam Malik. Bagi kita tiap-tiap malam nak kena niat. Paling ringkas, nawaitu sauma Ramadan. Dalam kitab dia ni Matlab Badrin kata, yang sempurna lagi nawaitu sauma an Ramadan. Paling panjang lagi nawaitu sauma ghadin an adai, sampai habislah fi hadhihi sanati syahri Ramadan lillahi taala. Itu paling panjang lah. Ataupun sahaja aku puasa esok hari Ramadan, kena tentukan Ramadan tu, walaupun kita duduk di bulan Ramadan dah. Itu kena tentu. Cuma yang jadi masalah bagi kita ni, dia tak faham niat dengan lafaz. Yang saya sebut tadi tu lafaz niat. Niat tu mana? Niat yang dalam hati tu. Niat rasa nak puasa esok, niat ke tu? Contoh kan, dia ni tak niat, dia kata
Lepas tu tengah hari dia makan, pai tak puasa, aku lupa niat, dia kata. Habis tu sahur semalam bangun tak? Bangun. Kamu sahur tu untuk apa? Untuk puasa lah hari ni. Itulah niat kamu tu. Tapi aku tak sebutlah nawaitu. Itu nak membantu kamu bagi mudah kamu niat. Itu dia. Itu niat. Kemudian menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa ni, kena tahan lah. Kena tahan diri. Apa perkara yang membatalkan puasa ni? Banyak. Makan minum dah tentu dah. Walau bagaimanapun terlupa. Islam ni tuan-tuan, dia memudahkan. Tapi sekarang sampai kita boleh bermudah-mudah, maknanya terlupa, tak sengaja, tak apa. Makan minum tak sengaja, tak apa, tak ada masalah. Bangun pagi pukul 8, sedap je munyah apa ni, goreng pisang, nak habis paruh dah pun. Anak kata, ayah tak puasa ke? Ayah lupa, ya Allah, keluarkan balik, letakkan balik, koma balik, settle, jadi puasa. Tapi kalau anak tanya, ayah tak puasa ke? Ayah lupa lah, sayang, habiskanlah dulu. Habis ke separuh, bazir pula. Yang tu yang batal. Dah tahu, sambung juga. Itu. Apa buat pun tak jadi masalah kalau lupa ni. Kalau sengaja, terimalah padahnya. Bersama isteri dengan siang-siang hari, jangan 2 bulan berturut-turut fasiyamu. Jangan kita terlalu mudah memilih terus ambil puasa 2 bulan ini bagi makan 60 orang fakir miskin. Yang pertama dulu, itqu raqabatin mukminah ni kafarah ni bagi orang yang bersama isteri di siang hari. Merdekakan seorang hamba yang tidak cacat, lelaki ataupun perempuan. Tak ada yang tu, memang tak ada hamba. Apa lagi? Puasa fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Yang sebulan ni pun tumpah, kata dia. Ini 2 bulan. Apa kandaya dah kamu pulun buat apa? Masuk hari yang ke-59, batal, mulakan semula. Berat. Dia tak boleh terus-terus nak pindah bagi makan 60 orang fakir miskin. Kalau boleh, senanglah, duit banyak, baru RM300, 60 orang. Itu RM200 pun dah lepas. Tapi meletakkan hukum yang pertama dulu, jangan diubah, jangan dipindah. Udah tak lalu benar, barulah yang nombor 3 tu. Yang kena siapa? Yang kena suami, isteri tak kena. Isteri kodok sehari tu, nanyalah kami ustaz, seronoklah demo. Apa seronoknya, kamu pulung berapa? Itu. Dan sebut kata puasa ni tuan-tuan, dia ada hikmah dia. Hikmah dia pertama, dah lama dah kita ni turut nafsu. 11 bulan kita turut nafsu. Elok masuk Ramadan ni lah kita nak perbaik elok diri kita. Tapi kita rasa kadang-kadang lah, apa hal saya ni tak berapa nak jadi elok juga, lemah, tak semangat, letih orang kata, tak nak ibadah, rasa macam sama je ibadah aku macam berkan bulan puasa. Katanya syaitan dah diikat, wasul silatis syayatin, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, syaitan dibelenggu, diikat. Tapi kita tetap tak semangat, tetap malah macam dulu beribadah. Rupa-rupanya yang menyebabkan malas kita tu, lemah letih kita tu, nafsu kita 11 bulan kita didik macam tu. 11 bulan kita didik malas baca Quran, malas sembahyang sunat, malas sembahyang jemaah, malas berzikir, malas itu ini. Tu masuk Ramadan terus nak jadi automatik, jadi elok semua. Itu Doraemon. Dia pelan-pelan daripada Muharram dulu lagi, pelan-pelan. Masuk Ramadan tu dia akan cantikkan lagi yang 11 tadi tu. Bila keluar Ramadan tu dia akan dapat satu benda yang baru lekat pada diri dia. Sama ada perangai dia, amalan dia, ibadah dia yang tu. Maka memang nak tak nak kena prepare daripada awal lagi lah. Itu. Yang kedua, erat silaturahim. Hikmah Ramadan ni erat silaturahim dengan adik-beradik, saudara mara, terutama jiran tetangga. Ni orang kalau masuk Ramadan ni tuan-tuan, dia tak mau fikir benda lain dah. Kalau boleh aku tak nak sangkut lah dengan orang ni, orang tu kata masalah aku dengan dia ni. Aku nak clear habis semua, nak masuk Ramadan dalam keadaan cantik, baik punya aku nak ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Patut fikir yang tu, settle dulu. Dan sambut cara silaturahim ni macam-macam cara boleh buat di bulan Ramadan ni tuan-tuan. Antara satu caranya iaitu kalau tak berapa ngam dengan demo, bagi makan
Orang yang bagi makan kepada orang yang berbuka puasa ni, maka pahalanya sama dengan orang berbuka, dengan tak mengurangi pahala dia yang yang bagi pada kita tu. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im. Allah Ta'ala ni bukannya kerkut macam kita, maha kaya. Bila Allah bagi tu tak kurang yang dia tetap dia dapat. Kita ni asing suku, yang kita puasa tu satu, yang dapat pahala macam oi banyaklah Allah Ta'ala nak bagi. Bagilah apa pun, bagi bihun ke apa pun, tak ada masalah. Kampung dulu seronok tuan-tuan, pun pernah kan, kalau kita buat satu jenis aja, datang sekarang 10 jenis orang bagi, balas balik. Balas balik. Sebab apa? Semua kita nak pahala bagi orang buka puasa, dia pun dah akhirnya banyak dah juadah tu. Tapi bila banyak-banyak jangan sampai membazir pula. Aku tebas semalam tuan-tuan, tengok statistik membazir, negara Malaysia paling kuat. Lebih lagi di bulan Ramadan. Terkejut kita tuan-tuan, terkejut kita. Ranking tertinggi, terutama bulan puasa. Masak banyak-banyak tak habis, beli banyak-banyak tak habis. Ada 10 jari, 10 sangkut plastik nah, tak cukup sangkut di motor lagi. Balik rumah, nafsu memang macam tu. Nafsu kalau boleh semua dia nak medal, nak sapu habis semua tu. Tapi lepas makan habis tak habis. Sebab tu eloklah kita ni kalau nak bagi dekat orang, bagi awal-awal. Contoh kita sedang masak, tengah-tengah masak hari tu masalah ikan, masak lemak ikan ke apa ke, sedap, berasa teringin. Yang mana hati rasa ni kalau keluarga aku pun cukup-cukup ngam-ngam je ni, tak payah bagilah, time tu bagi. Sebab biasanya memang berlebih pun. Tapi kalau sekarang dah buka puasa, lebih pula makanan ni nak bagi tadi, takut tak cukup. Bukan tak boleh, boleh tapi low sikit lah, rendah sikit lah. Yang mula-mula tadi tu terasa tak nak bagi, time tu bagi. Masalah lain daripada boleh dapat pahala bagi orang buka puasa ni, dapat pahala mengeratkan silaturrahim, dapat pahala sunnah Nabi, muliakan jiran. Contohin Nabi berbagi makanan kepada orang. Bila nak bagi makanan ni bukannya besar, sikit pun cukup. Sekarang ni pula ada cara baru pula, kita tak ada bawa pergi, ada pula tabung iftar dekat luar tu, bagi dekat situ, pihak masjid uruskan. Kita tak tahu pun siapa makan duit yang kita bagi tu, hasil tu. Pejam mata, tuan-tuan jangan ingat free. Kecil saja senyum dekat orang pun dapat pahala. Ini kan pula bagi duit untuk orang uruskan buka puasa, sahur. Lagi kita tak tahu siapa makan yang aku bagi, tak lagi senang. Tiba-tiba dicatat di sana, esok pahala aku bagi orang makan ni. Ini. Kemudian sabarlah dalam bulan Ramadan ni. Hikmah dia nak melatih kita, nak mengajar kita dari sudut sabar. Sabar macam-macam hal lah. Cuma saya nak sebut hari ni, pagi ni, nak fokus kepada satu perkara yang jarang-jarang kadang-kadang kita ambil berat, iaitu sahur kita. Sahur ni rupanya dia bukan benda-benda biasa tuan-tuan, dia benda agak luar biasa juga pahalanya. Salah satu doa yang dimakbulkan iaitu waktu sahur. Bulan puasa ni keseluruhan bulan tu berkat doa lah masa bila pun, tapi ada spesifiknya waktu antaranya waktu berbuka, hampir waktu berbuka dengan waktu sahur. Yang ni agak-agak special masa yang Allah Ta'ala nak bagi. Bila kita kaji balik tuan-tuan, rupanya dua masa ni lah yang kita paling lemah ni nak berdoa ni. Kalau boleh lepas sahur tu nak pejam balik, kalau boleh nak buka puasa tu tak nak tunggu lain, nak tunggu makan aja. Tengoklah siapa-siapa pun, daripada pagi dia bersemangat, sihat, tengah hari semangat, petang sihat, lagi 5 minit nak buka dah macam kucing tengok ikan gitu, tak lalu dah. Cakap lah apa pun, aku nak ngap aja. Itu sebelum tu okey je. Rupa-rupanya time tu lah bersemangat. Pahala ni makbulnya doa untuk berpuasa, orang berpuasa ni waktu hampir-hampir nak berbuka, waktu kita dah lemah antara dua waktu ni. Dan begitu juga sahur ni disuruh kita lewatkan. Berbuka puasa pula disuruh kita cepatkan, jangan lambat-lambat. Tak adalah maksud cepat sampai duk nganga tunggu pak duk nak Allah bahtoi masuk, itu gelojoh. Itu bukan cepat, itu gelojoh. Udah masuk relax,
Sebab tu kalau nak buat tahlil, nak buat apa pun, biarlah buat awal. Nak buat tahlil pukul 6, kalau 7.30 buka, pukul 7 lah buat tahlil. Lagi 10 minit tu berhenti, relax lah. Bagi jemaah ni berdoa, dia nak doa apa pula kan? Tahlil dah settle dah. Ni nak buat tahlil, lagi 10 minit baru buat tahlil. Udah masuk puasa, dah buka dah 10 minit, dia tak habis lagi doa, masih lagi Rabbana lagi. Yang ahli jemaah ni dah lapar tak kira dah. Lantaklah kami baca lah, kami nak makan gitu. Buat awal, selesaikan awal. Lepas tu duduk macam kalau di Mekah, Madinah kan, panjang-panjang dia bentang separuh tu, ambillah seorang sikit kurma, zam-zam dengan roti macam tu lah. Duduk situ, masing-masing doa lah. Waktu terdengar doa macam-macam yang India, macam India, harap kita semua doa. Ya kita pun kita. Padahal mata menunduk ni sebab nak ambil manfaat waktu hampir-hampir dekat nak buka puasa tu. Itu. Jadi sahur ni pula tuan-tuan, kata Rasulullah, ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklahus sahari. Membezakan puasa kita dan ahli kitab Yahudi Nasara ni, makan sahur lah. Dia tak makan sahur. Dan sahur ni pula berat kalau nak buat. Cuba kita fikir tengok, kalau kita ni tak ada kesabaran, tak ada ketahanan, pagi-pagi buta nak bangun makan, tak buat kita. Tapi kerana ini perintah, ini sunnah, kita bangun, kita buat, menunjukkan kita ni ada ketaatan. Dan sahur ni pula jangan kita hanya berkaitkan dengan makan minum saja. Yang penting bangun sahur tu, kerana waktu tu mulia. Kadang-kadang kita lalu dengar kalau suruh anak bangun makan sahur, dia kata kalau tak sahur pun tak lapar esok, mak dah biasa. Dia kaitkan dia tak sahur, dia tak lapar esok ni. Bukan masalah lapar tak lapar, ini masalah keberkatan dan tuntutan sahur tu. Apa kita tengok apa kata Nabi daripada Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-suhuru akluhu barakatun. Makan sahur tu berkat. Fala tad'uhu walau an yajra'u ahadakum jur'atum min ma'in. Jangan kamu tinggal, seorang kamu jangan tinggal sahur ni walau jur'an jur'atum min ma'in. Walaupun makan minum seteguk air je, air sejuk je, air kosong. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatihi yusalluna 'alal musahirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat bersalawat. Allah bagi rahmat, malaikat tolong minta ampun alal musahirin, orang yang sahur. Yang ni orang nak ambil, bukan hanya mata kira sahur nak makan apa. Sahur ni tuan-tuan susah orang kata sahur ni. Biasanya ibu-ibu pun dia panaskan makanan semalam aja. Susah bagi kita ayah ni sebut sahur, susah lagi para ibu tuan-tuan nak kejutkan anak bangun sahur. Payah checkpoint berapa daripada bilik nak turun ke dapur tu, di bucu katil, di pintu bilik, di tangga dapur, di atas kursi, mata pejam nak kejutkan anak bangun sahur tu. Rupanya nak kejutkan bapak dia lagi payah. Sahur udah duduk atas meja makan tu, tepuk-tepuk, mana mak nak cepat nak makan ni. Contoh kan mak kata nantilah kejap nak cedok nasi, buka-buka nasi tak tekan pelak pula, benang-benang beras dalam tu. Aduh, apa yang ada waktu dah nak habis, ada ikan masin je dengan kopi, cicah lah makan tu. Tak ada, minumlah kopi tu, minum kopi. Apa yang ada, biskut-biskut lah, dapat dah pahala, udah dapat. Sekarang ni terapkan kepada mereka, bangun sahur supaya kamu dapat fadilat sahur. Jangan kata kamu bangun sahur nanti tak bangun kamu lapar. Itu tak payah, itu dulu punya. Itu satulah. Nombor dua, yang pertama jangan tinggal sahur ni. Ni koma masih belajar ni, tengah belajar, elok waktu ni bangun baca doa. Ini. Habis tu pula tanya, kita terfikir pula sahur ni nak makan apa. Kalau buka puasa tu disunahkan makan tamar dulu. Maka sahur tu pun sama juga, tamar juga. Ini afdal lah, afdal. Kata Nabi, ni'mas sahurul mu'mini at-tamru. Maknanya nikmat makanan juadah yang paling sempurna, paling elok bagi waktu sahur itu orang mukmin itu at-tamru, tamar lah. Buah tamar lah. Kalau dah tak makan nasi, bangun makan sebiji tamar, seteguk air, udahlah. Buatlah apa yang patut. Udah tak ada tamar, minumlah air sejuk. Dah tak ada tamar, janganlah pula dikiaskan dengan sawit. Walaupun nak sama, dia tak sama. Jangan makan sawit. Tamar ni dia lemak manis berzat, sawit ni dia lemak berminyak. Orang tak makan. Ikan lampam je makan sawit ni.
Kalau minum air sejuk, minum air sejuk kan cukup. Habis tu lepas tu nak buat apa, buatlah apa yang patut. Sebab tu takhirus suhur, lewatkan sahur itu lagi afdal. Dah sahur pukul 1, oi. Contohlah kita tuan-tuan, kita sahur pukul 3. Contoh kan. Dari pukul 3 nak sampai pukul 6 subuh tu kita boleh buat apa? Okey, tahajud berapa jam sangat kita boleh, baca Quran berapa lama sangat kita boleh, campur dengan berzikir. Kalau dia ni memang boleh, fadal, silakan, terbaik, taib, alhamdulillah. Kalau dia ni setakat sejam je boleh, lepas tu tunggu pejam celik, udah celik, lena tu yang lajak pukul 9 subuh tu. Sebab tu takhirkan sahur ni lebih kurang pukul 6 subuh, pukul 5.30 tu dah stop makan ke, 5 lebih-lebih sikit ke, boleh lah. Nak tidur pun tak lena dah, datang ke masjid. Itu membuat yang patut-patut di rumah. Itu janganlah lewat setengah sahur, 7.30 baru sahur, itu sarapan namanya. Itu dah tsunami punya rate tu. 7.30 cukup. Imsak, tahan. Saya pernah demo tanya, tak tahulah dia tu dululah foreigner, dia tanya kan, orang luar ni, apa imsak ni, dia kata kerana negara kami tak ada. Saya kata di Malaysia kami buat tu, kerajaan kami buat supaya berhati-hati rakyatnya tak terlajak. Mungkin negara demo ni demo sentiasa tengok jam tak terlajak, mungkin orang Malaysia ni terlajak. Imsak tu berhati-hati, ihtiyat. Nak masuk subuh tu, kalau Nabi tu 50 ayat Quran, maka kita relax lah, kita stop, berhenti, bersihkan gigi, buat apa yang patut. Kalau yang kaki ngunyah ni payah ni ngap. Apa-apa aktiviti stop waktu tu kan, supaya tak terlajak. Itu sahur. Dan bila kita tengok lagi, Allah sebut kata apa waktu sahur ini? Yaqulu man yad'uni fastajaba lahu. Orang yang minta pada aku bagi ni waktu sahur ni. Man yas'alni fa'utiyannahu. Orang yang minta pada aku bagi. Man yastaghfiruni faghfir lahu. Orang yang orang yang minta ampun kepada aku ampunkan. Waktu sahur tu gak tuan-tuan. La tazalu ummati bi khairin ma akhiru sahur wa ajilul fitrah. Sentiasa dalam kebaikan umat aku, kata Nabi, bila mana mereka ni sentiasa mentakhirkan sahur dan mempercepatkan waktu berbuka puasa. Ni kita dapat dua ilmu hari ni, sahur dan buka puasa. Buka puasa segerakan, sahur biarlah diakhirkan. Tapi keberkatan pada sahur tu memang luar biasa. Kita tengok, alhamdulillah masjid kita masa time dulu pun dah buat makan sahur bersama di sini. Itu sahur. Maknanya orang kalau itu bagus juga kan, bila datang ke masjid takkan nak semata-mata nak sahur, nak lepas sahur balik rumah pula. Tentu dah dia masuk ke subuh, lagi setengah jam dah masuk ke masjid, boleh iktikaf. Ini cara yang baik. Kemudian duit sahur tu pula tuan-tuan yang bagi, Allahu Akbar, dia berlanjutan berapa banyak tu, berlanjutan tu. Dengan asbab tu orang boleh mari, asbab tu orang boleh beriktikaf. Allah, sahur ni bukannya payah benda masak banyak-banyak bergulai berkari. Dia ada telur masin sikit, ikan masin sampai sikit jadi itu. Biasa mak pun tak ada bangun sahur ni, sahur nak tom tam masak tak ada. Dia panaskan yang semalam je. Yang panas tu lagi sedap. Kalau pajeri ke gulai tempoyak yang dipanas lagi sedap. Silap seminggu panaskan yang tu je. Panas masuk tiai. Jangan seminggu bocor perut suami. Sikit-sikit sudah. Ini sahur. Jangan tinggalkan sahur. Sedih juga kita tuan-tuan bila dengar khutbah semalam. Dalam keadaan kita kenyang, berapa peratus penduduk dunia ni tak pernah merasa kenyang. Kita perut kenyang isbah. Ada berapa peratus penduduk dunia ni hanya merasa separuh kenyang. Kita pernah ke merasa separuh kenyang? Full kenyang ada? Tak pernah rasa separuh. Kita makan buka puasa tu juadah apa saja, segala-galanya ada. Mereka hanya kurma waktu buka, kurma waktu sahur, itu je. Tak ada pilihan, no choice, tak ada. Bila kenang-kenangkan balik, zalim rasanya aku ni, membazir banyak sangat. Kita kenangkanlah. Tahun ni sama kita tengok, kita jenguk sama jiran kita, anak-anak yatim kawasan kita ni. Biasanya rumah anak yatim ni kalau buka puasa memang full lah, berebut-rebut orang nak bagi.
30 hari, kalau boleh 40 hari orang nak bagi, tapi cukup dah, mudir pun cukup dah, kami dah penuh dah, cari di tempat lain. Celah-celah tu tuan-tuan, barangkali mungkin ada rumah-rumah anak yatim, pondok-pondok tahfiz ni yang orang kurang kenal di kawasan kita ni. Pakat kita pastikan, sebar dalam WhatsApp, oh di sini belum penuh lagi, tak cuba untuk penuhkan. Sama juga rumah anak yatim pun, biar apa yang kita rasa, mereka pun dapat sama rasanya. Pun begitu, kita sembang panjang banyak pun Ramadan belum tiba lagi, doa itu bagi sampai dulu, balighna Ramadan, balighna Ramadan, dah sampai, alhamdulillah. Itu nikmat umur yang Allah Ta'ala beri. Bila kaitkan balik dengan hadis Nabi, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, kata Nabi. Orang tanya Nabi, mana orang yang baik ya Rasulullah? Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya, baik amalannya. Termasuklah amalan Ramadan, dia baik, umur dia dah panjang, masuk Ramadan dia isi segala kebaikan di bulan Ramadan. Orang yang tak baik pula, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu, umurnya panjang. Kalau kita kait dengan Ramadan tahun ni pun dia sampai, tapi perangannya elok, puasanya tidak. Kalau puasa pun dia buat mulut dia tak jaga, mata tak jaga, telinga tak jaga, orang ini hanya dapat lapar dahaga sahaja. Bahkan kalau dia buat maksiat, dosa pula dia dapat, rugilah. Takut tuan-tuan, takut kita ni termasuk yang nombor 2 tu. Umur dah cantik dah, Allah dah bagi dah, dah panjang dah, Ramadan dah masuk dah, tapi tak berubah-ubah. Bila sebut perubahan, janganlah kita tengok orang tu, orang ni, tengok diri kita sendiri, sejauh mana aku berubah Ramadan kali ini. Jadi tuan-tuan, Ramadan, moga Ramadan bermakna buat kita pagi ini, hari bulan tahun ini. Yang pertama, sampaikan dulu bulan Ramadan, dan Allah kurniakan kita ni kekuatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Ui, tepat bunyi lucunya, macam tahu-tahu je. Jadi selamat menyambut Ramadan, Ramadan Karim. Moga kita mendapat keberkatan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatu muqarrabin wa salli wa sallim ala jami'i anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin.